paparan malam ini. Melihat usaha sebalik tabir untuk Perhimpunan Agung UMNO 2017. Di usia belasan tahun, pasangan adik-beradik mencipta nama di litar lumba. Dan keunikan nasi gunting di Melaka. Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Kali ke-32, kompleks ini menjadi tumpuan lebih 5,700 perwakilan yang terdiri daripada 3 sayap gerakan wanita, pemuda dan puteri. Peranan wanita muda dalam pembangunan kelas minda yang pertama. 7 dekad terus bertahan memperjuangkan bangsa. Kali ini lebih luar biasa daripada sebelumnya. Ia menjadi medan persiapan sebelum menempuhi pilihan raya umum ke-14. Namun di sebalik kejayaan perhimpunan ini, banyak pihak yang telah memulakan perjuangan lebih awal bersengkang mata dan menggembling tenaga sehingga pada saat terakhir berlangsungnya perhimpunan perjuangan bangsa kali ini demi memastikan ia berjalan lancar. Biarpun di belakang tabir, ini kisah mereka yang telah bekerja keras menjadi tulang belakang kepada Perhimpunan Agung UMNO 2017. 2 minggu sebelum berlangsungnya Perhimpunan Agung UMNO. Sri Naib Presiden ke Pentasi untuk upacara menaikkan bendera UMNO. Pagi ini merupakan raptai pembarisan dan acara menaikkan bendera Sangsaka Bangsa yang pertama dilakukan untuk Perhimpunan Agung UMNO nanti. Hari yang sibuk buat Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Biarpun merupakan kali ke-9 tanggungjawab ini dipikul olehnya sebagai Setiausaha Kerja UMNO, ia bukan tugas mudah. Memantau dan memastikan perjalanan perbarisan yang terdiri daripada 50 anggota perwakilan setiap sayap wanita, pemuda dan puteri ini dapat dilakukan secara tradisi seperti tahun-tahun terdahulu. Itu objektifnya, namun pasti ada cabarannya. Untuk menerima tabir hormat dan memeriksa perbarisan terdiri daripada 50 ahli pergerakan wanita, 50 ahli pergerakan pemuda. Okey, go! Pergerakan pemuda dan 50 pergerakan puteri UMNO siap sedia untuk diperiksa Yang Berhormat Datuk Seri. Okey, buat balik. 50 ahli pergerakan pemuda, 50 ahli pergerakan pemuda. Hey! Puteri UMNO. Buat balik. Dia mula pada wanita, dia lepas tu pemuda, lepas tu puteri. Okey? Dia mana? Dia depan. Dia di mana? Pada rehearsal pertama ni kita melihat bahawa ada banyak perkara yang perlu ditambah baik. Memandangkan kebanyakan mereka ni adalah merupakan para peserta yang baru untuk menyertai pembarisan kawalan kehormatan pagi sempena dengan Perhimpunan Agung UMNO. Jadi setiap tahun kita akan beri ruang kepada semua anak-anak muda yang baru. Jadi kita lihat tadi ada beberapa perkara daripada sudut gaya, persembahan, daripada sudut tonationnya perlu diubah. Sejak jam 7.30 pagi saat bermulanya raptai ini,
Datuk Rauf tidak akan duduk diam bagi memastikan setiap peserta hari ini dapat membaca perjalanan dan tugas masing-masing untuk majlis penuh tradisi itu nanti. Komandan, ambil baca skrip 10 minit, kita masuk baris. Semua orang, semua baris. Dapat Perdana Menteri Putrajaya tu Tongkat ni adalah merupakan cenderamata kepada komandan yang bawa pembarisan tiap-tiap tahun dia. Pembarisan perasmian Perhimpunan Agong tahun 2016. Jadi dia akan dapat 2017. Jadi dia simpan. Itu sebab komandan dibutuhkan tiap-tiap tahun. So kita akan bagi dia cenderahati. Ini dah dia cenderahati. So dia akan simpan kenangan semua hidup dia. Ambil mood masing-masing. Tahan nafas. Okey, standby. Okey. Kita akan buat rehearsal ketiga. Kalau baik, itu terakhir. Kalau tak baik, sampai pukul 12. 5 seconds. 4. mengumumkan ketibaan yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setiap tahun, PWTC telah menjadi lokasi tradisi untuk menghimpunkan ribuan perwakilan UMNO dari serata negeri bermula sejak tahun 1985. Dan di sinilah Dewan Keramat Utama yang menjadi saksi kepada perjuangan bangsa Melayu. Setiap kali berlangsungnya Perhimpunan Agong UMNO, Dewan Merdeka ini mampu membuatkan lebih daripada 3,000 orang. Dan seperti mana dilihat, bermula kosong. Tapi yang menariknya di belakang sana, terdapatnya sistem yang mengawal tempat duduk ini akan bergerak ke hadapan. Namanya Kotobuki Chair. Nama itu saja telah melambangkan perkataan Jepun kerana difahamkan dewan ini dibuat oleh kontraktor Jepun. Abdul Rahman Makmur merupakan penjaga jentera elektrik di PWTC sejak 1988. Ini bermakna sudah 29 tahun dia biasa mengendalikan segala kemudahan dan teknologi yang ada di Dewan Merdeka ini. Biarpun kerusi yang dikenali sebagai Kotobuki Chair ini berusia lebih 30 tahun, ia masih tegap digunakan dan berfungsi dengan baik. Kurang masa 30 minit, ia siap berada pada kedudukan yang telah ditetapkan. Difahamkan, ia mempunyai 26 baris dan setiap baris terdiri daripada 51 kerusi. Namun untuk majlis yang besar seperti Perhimpunan Agong UMNO, biasanya pihak PWTC akan menambah bilangan kerusi secara manual di bahagian hadapan dan 5 baris di belakang bagi dapat menampung jumlah sebenar perwakilan yang hadir. Zalidi Rahim, tahun ke-6 dia mengetuai operasi PWTC untuk menjayakan Perhimpunan Agong UMNO. Tekanan itu boleh dikatakan memang ada disebabkan keperluan-keperluan itu bertambah dan keperluan-keperluan itu dan bertukar-tukar. Kami menyediakan pekerja-pekerja tambahan seramai lebih kurang 500 orang di bahagian servis dan juga logistik, tidak termasuk di bahagian penyediaan makanan. Tingkat 37 bangunan UMNO. Kerja-kerja penyediaan penandaan dan penentuan tempat duduk perwakilan UMNO di Dewan Merdeka nanti sedang dilaksanakan oleh bahagian media UMNO. Tugas ini diketuai oleh Mahmud Ahmad, merupakan ketua editor grafik. Pertamanya kita akan asingkan bahagian-bahagian ini mengikut tempat yang telah kita tetapkan. Pertamanya kalau macam contohnya bahagian pekan, pekan akan kita tempatkan di nombor 1, blok A, blok 4E, baris depan sekali. Jadi kita akan sediakan dulu bahagian pekan mengikut perwakilan sebanyak 14 perwakilan. Kemudian kita akan asingkan yang 5 ni untuk wanita dan 5 lagi untuk pemuda dan 5 lagi untuk puteri.
Kedudukan perwakilan di dalam Dewan ditetapkan mengikut sistem penggiliran setiap tahun. Ia bagi memastikan setiap perwakilan bahagian dapat merasai peluang duduk di bahagian hadapan mahupun belakang. Tugas ini telah dilakukan Mahmud sejak 21 tahun lalu. Jam 8 malam. Tarikh perhimpunan semakin dekat. Malam ini bermulanya raptai untuk perasmian Perhimpunan Agung Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri yang dijadualkan berlangsung pada 5 Disember. Ia bakal dirasmikan oleh Naib Presiden UMNO yang menjalankan tugas timbalan Presiden, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan pastinya, Datuk Seri Rauf mahu segala gerak kerja diperhalusi. Yang kita nantikan. Kita tukar sebelah kanan. You tu sebelah kiri. Orang dalam dewan ni sebelah kanan. Kanan. Mengendalikan perhimpunan yang membabitkan pemimpin-pemimpin utama, pastinya faktor keselamatan amat dititik beratkan. Ada masa tak? Ini dah HK dah nak kan? Ada lagi? Sebarang kemungkinan dan situasi diambil kira. Latihan keselamatan dilakukan untuk memberi gambaran jelas langkah dan laluan kecemasan yang perlu dituju apabila berlakunya sesuatu yang tidak diingini. Tahun ini, faktor tahap keselamatan ini juga menjadi cabaran buat pihak PWTC. Sebarang perkara keselamatan adalah dipertanggungjawabkan kepada Nasaruddin Sahari. Tahun ini saja, PWTC membawa 4 buah mesin pengimbas imej untuk barangan dan beg perwakilan, 7 buah pintu pengimbas dan 12 pengesan metal tangan. Untuk perhimpunan tahun ini, kita menjagakan daripada maklumat-maklumat daripada pihak polis mengatakan ada ancaman-ancaman tertentu. Jadi dari segi PWTC kita meningkatkan tahap keselamatan kita dengan mengadakan tapisan-tapisan keselamatan. Ada 3 tahap tapisan. Perhimpunan yang luar biasa membawa semangat PRU14 membuatkan pihak penganjur mengetatkan syarat untuk menembusi setiap pintu Dewan Persidangan dan perhimpunan. Hanya mereka yang mempunyai pas pengenalan yang disaring pihak polis dapat menyertai perhimpunan ini. Sekarang ni masalah dia, kalau pas ni kita adalah orang masuk, kalau touch and go dia tak masuk, gate tutup. Okey, siapa nak tutup gate ni kalau dia bukan lalu sini? Ridwan, mari sini kau fikirkan ni. Because aku tak nak besok semua orang boleh masuk kat bawah ni. Sekarang ni kalau aku masuk, tak ada siapa pun boleh larang yang dahaga yang aku ni tak boleh masuk. Siapa nak kena pasti? Sistem baik tapi enforcement very bad. Dia nak buat. Cepat. Last year tu, staff kita yang akan alert bila bukan perwakilan dia tahan. Kita tahan tekan kat sini. So kita nampak dia bukan perwakilan. Sekarang ni macam mana? Tak, dia bila dia masuk, bila kita nampak dekat sistem ada. Okey, kalau orang tak berpusu-pusu. Ketua masa ni pun dia bimbang ialah tentang keracunan makanan, keselamatan makanan, tapi insya-Allah lah kami akan memastikan benda ni tidak akan berlaku lah. Setiap kali Perhimpunan Agung UMNO, dapur di PWTC akan bertugas 24 jam untuk menyediakan makanan anggaran 160,000 orang untuk 5 hari berlangsungnya majlis itu. Chef Suzaini Muhammad Saleh, tahun ke-7 dia mengetuai di bahagian hidangan makanan untuk Perhimpunan Agung UMNO di sini. Menyediakan makanan untuk jumlah anggaran 22,000 orang sehari pada waktu yang telah ditetapkan merupakan cabaran utama. Cabarannya pasal apa? Yang pertama tadi memang banyak kita masak, dan yang kedua ialah nak bagi makanan tu. Kita ada lebih kurang dalam 30 bilik. Daripada yang 10 orang sampai ke 2,000 orang sampai ke 3,000 orang. Itu jadi cabaran untuk saya lah.
Bagi tahun ini, Chef Suzaini bersama 50 tukang masak tetap dan 150 tukang masak tambahan akan berperang di 7 buah dapur berlainan bagi memastikan hidangan tersedia sempurna. Okey, sedap. Bagus, ini untuk hidangan ikan tenggiri untuk tengah hari ini sebanyak 4,000 orang akan makan. Penggunaan bahan basah untuk masakan Melayu dan hidangan kampung mencapai puluhan tan sehari. Lampau ni saya boleh mengatakan telur dalam 14,000 biji, beras dalam 5,600 kilo, lebih kurang 5 tan, ayam dalam 7,000 kilo, daging 5,000, kambing 4,000, memang banyaklah. Bagi faktor keselamatan makanan, pihak PWTC bekerjasama dengan DBKL untuk mengambil sampel makanan yang dimasak setiap hari bagi diuji sekiranya terdapat kes keracunan. Sebagai ketua tukang masak ni satu je. Saya ingat tukang masak ni pun dia bimbang ialah tentang keracunan makanan, keselamatan makanan. Tapi insya-Allah lah kami akan memastikan benda ni tidak akan berlaku lah. Kalau makanan tak cukup, kita boleh tambah. Kalau makanan lambat nak dihantar, kita boleh cakap tunggu sekejap. Tapi kalau keracunan makanan ni untuk 10,000 orang, 8,000 orang setiap hari memang agak kalau masakan dan pengalaman juga kalau mengatakan makanan ni sedap, makanan ni subjektif lah. Jadi bahang penimbunan semakin dirasai. Ini voice over je dulu Saya nak suruh dia. Salam! Beri! Okey, MC. Mengumumkan 7:30 pagi. Cuaca yang baik untuk menjalankan raptai penuh perbarisan dan acara menaikkan bendera Sangsaka Bangsa. Kali ini, Datuk Seri Rauf nampak lebih yakin dan lega apabila melihat banyak perubahan positif yang dipamerkan oleh semangat peserta. Ketua Pergerakan Pemuda dan Ketua Pergerakan Puteri UMNO mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Naib Presiden ke pentasi untuk upacara menaikkan bendera UMNO Sangsaka Bangsa dengan iringan lagu pergerakan masing-masing dinyanyikan oleh kumpulan kuaya dari UiTM Shah Alam dan pejabat Perdana Menteri Putrajaya seramai 40 orang. Nyata mereka telah bersedia. Kelainan kali ini juga telah dirancang dengan baik, terutamanya bagi kemudahan pihak media yang ditugaskan untuk membuat liputan dan siaran langsung. Tahun-tahun sebelum ini, laman media beroperasi di Aras 2. Perubahan lokasi laman media di Aras 4 iaitu hanya bersebelahan dengan Dewan Merdeka memudahkan sistem kerja wartawan dan produksi untuk menyediakan berita terkini sepanjang perhimpunan. Ia menempatkan lebih 50 ruang kerja yang terdiri daripada media cetak dan 4 syarikat penyiaran. Disember 2017, malam ini hampir 3,000 perwakilan akan berhimpun di Dewan Merdeka bagi perasmian Perhimpunan Agung Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri yang juga hari pertama sebelum esok berlangsungnya persidangan sayap. Biarpun Dewan Merdeka sudah bergema lagu keramat paduan suara perwakilan, di saat ini, Datuk Seri Rauf masih lagi bertugas untuk memastikan malam ini tidak mengecewakan. Nak kontrol audio tu pada. Saya menguruskan setiap inci di dalam ruang-ruang di keseluruhan kompleks PWTC ini. Sudah semestinya saya bergerak ke sana kemari, bukan kerana kecoh tapi kerana tugas dan tanggungjawab memerlukan saya berada di mana saja. Dibimbing rakyat dengan hikmah Rabbaniyah
sehingga aman makmur Malam yang membawa kata-kata azimat daripada Naib Presiden UMNO kepada seluruh pejuang bangsa yang berada di dalam dewan ini untuk bersedia menempuhi PRU 14 yang semakin menghampiri mereka. Berkongsi 7 manifesto memajukan bangsa, malam ini menjadi pembakar semangat untuk memulakan persidangan esok hari. Baik, selesai saja perasmian bagi persidangan sayap-sayap gerakan UMNO pada malam ini. Ini antara tugas yang mereka perlu lakukan dengan segera, bagaimana mereka mengubah kedudukan. Dan difahamkan tahun ini, dewan mereka akan diguna pakai oleh sayap gerakan Puteri UMNO sebagai lokasi persidangan. Dan ini merupakan sistem penggiliran yang dilakukan oleh mereka. Difahamkan, kali terakhir Puteri UMNO bersidang di dewan mereka ini pada 3 tahun yang lalu. Jam 12 malam, penugasan kaki tangan di bahagian media UMNO bermula. Mereka perlu melekatkan penandaan mengikut bahagian di setiap 1000 buah kerusi mengikut pelan yang telah ditetapkan untuk persidangan Puteri UMNO yang akan berlangsung pada jam 8 pagi esok. Muda yang berjaya dan mampu memberi inspirasi kepada anak muda yang lainnya. 6 Disember 2017, hari persidangan sayap. Sejak jam 6 pagi, perkarangan PWTC telah mula dipenuhi dengan bas-bas yang membawa perwakilan. Hari yang menjadi tumpuan untuk mendengar ucapan dasar dan pergulungan yang akan dibentangkan oleh ketua setiap sayap. Persidangan Puteri UMNO berlangsung di Dewan Merdeka, manakala sayap wanita ditempatkan di Dewan Tun Dr. Ismail di Aras 2 dan pemuda di Dewan Tun Husin On. Bangunan kelas minda yang pertama. Perhimpunan Agung Pergerakan Wanita UMNO Malaysia tahun 2017 dimulakan. Kita nak tentukan semua suami yang curang, betul tak? Yang tidak menjaga, bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anak. Kita tahu apa tindakan yang kita nak ambil. Tanyalah bagi Masura, seorang peguam, betul tak? Hak-hak wanita dan hak-hak isteri maupun bekas isteri jangan diperlecehkan sekali. Cerita sedap, terdengar-dengar. Harapan ternyata tinggal harapan. Kononnya mereka lebih telus dan menjaga rakyat bukan pemaju. Justru dalam mendepani cabaran hari ini, kesilapan ini yang sedang kita perbetulkan. Tunjukkan UMNO yang segar dari segi pemikiran. UMNO yang segar dari segi pendekatan. Perancangan kerja telah dimulakan sejak awal tahun lagi. Ini kerana edisi Perhimpunan Agung UMNO kali ini dilihat sangat getir. Daripada mood yang saya lihat, daripada semua sudut di dalam kompleks PWTC ini, saya dapati semua ahli-ahli UMNO meneliti, menghayati dan memberikan kesungguhan bertaas setia pada UMNO. Pilihan raya umum ini adalah satu ukuran kesepakatan dan semangat setia kawan bekerja bersama-sama untuk memenangi pilihan raya umum ke-14. Bagi Datuk Seri Rauf, usaha yang dilihat terbalas apabila segalanya berjalan lancar sepanjang Perhimpunan Agung UMNO 2017. 71 tahun usianya tahun ini. UMNO bukanlah sekadar parti politik. Ia lambang perjuangan sebuah bangsa untuk mendukung cita-cita kebangsaan Melayu. Semuanya demi mengekalkan maruah dan martabat bangsa, agama dan negara. Tanpa kerjasama dan kesatuan hati antara pihak yang terbabit di belakang tabir untuk Perhimpunan Agung UMNO ini, mana mungkin perjuangan itu dapat disemarakkan di Dewan Keramat yang menjunjung tradisi.
macam cara bawa tu saya dah okey. So saya macam kelang kabut lah pada mulanya. Dua beradik ini mempunyai jiwa dalam sukan ekstrim. Muhammad Amirul Haikal, 16 tahun. Masa bermula saya bawa kereta lah. Saya memang tak tahu apa langsung pasal clutch dengan gear. Macam cara bawa tu saya dah okey. So saya macam kelang kabut lah pada mulanya. Muhammad Afiq Haikal, 15 tahun. Masa tu Afiq agak panik lah juga sebab tak tahu apa yang jadi kan. Macam tiba-tiba jadi macam lepas aksiden tu Marshal pun suruh keluar dari kereta. So masa tu alhamdulillah Afiq okey. Still surviving. Amirul dan Afiq mempunyai impian mencipta nama dalam dunia sukan permotoran bertaraf dunia. Namun perjalanan mereka masih jauh. Impian mereka bermula dengan aktiviti ini sejak kecil lagi. Lincah dan tangkas, pasangan adik-beradik ini sudah sebati dengan sukan go-kart. Ketangkasan mereka tidak lahir dengan semula jadi. Hasil dorongan yang tidak putus daripada ibu dan bapa menjadi faktor utama mereka menguasai kemahiran ini. Meskipun sukan ini berisiko untuk mengalami kemalangan, mereka tidak pernah berputus asa. Sejak setahun lalu, Amirul dan Afiq bergiat aktif dalam perlumbaan kereta. Minat itu lahir setelah 3 tahun berkecimpung sebagai pemandu go-kart. Kuala Lumpur. Meluangkan waktu bersama keluarga amat diterapkan dalam kehidupan mereka. Hairul Azmi, bapa kepada 6 orang anak ini, merupakan pendorong utama Amirul dan Afiq terus setia dengan sukan permotoran. Permulaan tu saya bagi diorang main untuk basikal. Tetapi itulah minat tu tidak nampak untuk diorang serius dalam bidang tu. Bertukar pula ke bidang untuk motor kecil, mini pocket bike pun saya nampak juga tak minat. Saya paling last saya try untuk go-kart. And then saya nampak di situ bakat tu ada, tetapi saya tak nampak lagi serius mana pun. Usaha Hairul untuk memupuk minat anaknya dalam sukan ini mengambil masa setahun. Bila lama-lama ayah bawa ke lita go-kart tu, kita orang mula minat. Pada mulanya kita orang nak anggap sukan tu sebagai hobi. Tapi lama-lama kita orang macam nak pergi lagi jauh dalam bidang pemotoran. Bergiat aktif pada usia 11 dan 12 tahun, Amirul dan Afiq telah memperoleh pelbagai kejayaan dalam sukan go-kart. Darah muda yang sentiasa inginkan sesuatu kelainan dan lebih mencabar, kini Amirul dan Afiq aktif dalam sukan lumba kereta. Dalam kesibukan, pelajaran masih diutamakan. Misal kata kalau diorang ada training untuk dari segi go-kart atau kereta, saya akan pastikan selepas perlumbaan mereka akan berkomunikasi dengan cikgu untuk mendapatkan apa subjek terbaru yang diajar dalam kelas yang mereka tertinggal tu untuk diorang ulang kaji.
Klang, Selangor. Seminggu sebelum pertandingan lumba kereta berlangsung, hari ini Amirul melakukan apa yang perlu bagi memastikan tiada sebarang masalah pada keretanya. Nur Azman Muhammad Saad merupakan pengerusi LMC Group yang kini melatih Amirul dan Afiq. Mereka anak-anak yang mudah untuk dididik dan sangat berbakat pada saya. Mereka faham apa yang kita terangkan dan kita beritahu kepada mereka. So dari situ secara tak langsungnya memang saya yakin akan mereka untuk drive dengan bagus. Mempunyai pengalaman selama 20 tahun dalam sukan permotoran, Nur Azman tidak lelah menurunkan ilmu kepada anak remaja ini. Pada usia yang muda, mereka memperoleh ilmu kereta yang lebih mendalam. Sepang, Selangor. Hari ini kru Majalah 3 berkesempatan untuk menghadiri hari terakhir latihan mereka di Litar sebelum perlumbaan esok. Tidak mempunyai lesen memandu kenderaan, namun Amirul dan Afiq mempunyai lesen perlumbaan di Litar yang sah. Kena warm up dekat dulu, level braking. Jadi seperti buat tayar baru kita tak buang yang licin. Hari ini terdapat juga beberapa pemandu lain yang berlatih di Litar ini. Ketika sesi latihan giat dijalankan, kereta yang dipandu Afiq mengalami masalah mekanikal dan memerlukan pemeriksaan segera bagi mengatasi berlakunya kemalangan ketika perlumbaan. Afiq terpaksa berhenti. Namun Amirul meneruskan latihannya. Pemerhatian terhadap latihan Amirul dipantau oleh Hairul dan Azman. Sasarannya hari ini ialah untuk memecahkan rekod kelajuan catatan peribadinya iaitu 2 minit 45 saat. Setelah melakukan lebih kurang 5 pusingan di Litar, Amirul kembali ke perhentian pit untuk berehat seketika dan melihat catatan waktu yang dibuat. Misinya pada hari ini gagal. Wartawan kami diberi peluang untuk merasai pengalaman berada di dalam kereta lumba yang dipandu Amirul. Kami difahamkan bahawa semakin lama berada di dalam kereta, bahang dan panas kian terasa. Ternyata ia benar dan menurut Amirul, ia boleh mencecah sehingga 42 darjah Celsius. Setelah 3 pusingan di Litar, kami kembali ke perhentian pit. Wow, memang dahsyat sangat. Perasaan dalam kereta tu saya rasa macam nak terbang. Bila lap je, memang dahsyat. Tapi memang ini satu pengalaman yang saya tak dapat nak lupakan. So memang best. So Amirul dan Afiq, good luck untuk esok. Esok adalah hari penentu. Segala persediaan dan penat lelah Amirul dan Afiq akan teruji. Litar, Sepang. Ini merupakan perlumbaan kali ketiga buat pasangan adik-beradik ini. Amirul dan Afiq menantikan giliran mereka dengan penuh debaran. Penonton serta pelumba yang lain juga sudah bersedia.
Sini perlumbaan MSF Racing. Okey, rolling start. Perlumbaan bermula. Terdapat 3 kategori yang dipertandingkan pada hari ini yang disertai lebih 50 peserta. Amirul dan Afiq, mereka bertanding kategori 1 iaitu Super 1500 dan Saga Cup Novice. Pada pusingan kedua perlumbaan, cermin kereta Afiq retak terkena serpihan batu. Afiq tidak mampu menamatkan perlumbaan. Manakala Amirul berjaya menghabiskan 5 pusingan perlumbaan walaupun keretanya mengalami pelanggaran. Lepas dia overtake saya kan, dia macam tunggang ayam depan tu pergi lambung orang lain kat depan. Abang okey tak? Saya tak ada apa-apa fizikal, mentally. Mentally koyak sikit. Jangan koyak sangat. Baru setahun jagung berjinak dalam sukan ini, pencapaian Amirul pada hari ini merupakan pencapaian ketiganya dalam siri perlumbaan Malaysia Speed Festival 2017. Nyata usia bukan penghalang untuk Amirul dan Afiq mengejar kecemerlangan di litar lumba dan bergelar juara di pentas dunia. Besar harapan saya lah agar anak-anak saya ini menjadi seorang pelumba yang profesional di masa akan datang. Dia tahu nampak sungguh tinggi, ni nasi gunting dia kata, di Melaka ni. Nasi yang panas digabungkan dengan daging dan organ lembu yang empuk. Disulam pula dengan kuah gulai. Ia resepi yang telah mewarnai pagi setiap pelanggannya lebih setengah abad. Legasi nasi gunting Songkok Tinggi, legenda sarapan pagi di Melaka. Hari Minggu, kru Majalah 3 ke negeri Melaka. Misi kami untuk merasai sendiri resepi istimewa nasi gunting yang menjadi ikauan ramai. Pasar Baru Melaka di Bacang. Pagi-pagi lagi, pelanggan sudah mula membanjiri medan selera di sini. Majoritinya datang untuk menikmati sendiri air tangan istimewa Haji Awal Haji Juki. Haji Awal mewarisi resepi nasi gunting ini daripada ayahnya. Arwah saya mula menjaga daripada tahun 1950-an. Harga sepinggan masa itu baru 40 sen. Beroperasi lebih 50 tahun, nasi gunting kini berharga RM6 sepinggan. Menurut Haji Awal, gunting digunakan untuk melembutkan daging dan organ. Premis perniagaan nasi gunting Haji Awal sebenarnya sudah berpindah lebih 3 kali. Ketika kedatangan kami, Haji Awal baharu seminggu berniaga di sini. Namun pelanggannya tetap ramai. Perniagaannya dibantu ahli keluarga dan anak-anak. Dia dan adiknya sentiasa mengenakan songkok tinggi, lambang warisan asli yang dipakai sejak zaman bapanya lagi. Memang trademark songkok tinggi daripada arwah orang tua saya. Jadi saya ambil trademark dia daripada tahun 50-an trademark. Jadi orang dari jauh nak ada tahu. Dia tahu nampak songkok tinggi, ni nasi gunting dia kata di Melaka ni. Kebanyakan pengunjung yang hadir, majoritinya pelanggan setia nasi gunting. Ibrahim Ismail sudah menikmati hidangan enak ini sejak waktu ayah Haji Awal berniaga lagi. Pasal dia turun-temurun daripada keluarga dia dulu. Dia punya bapak dia, pusaka bapak dia. Apa yang buat nasi gunting sedap? Tak ni dia punya daging-daging ni. Daging perut dia. Awak tahu kan?
Tak makan. Baru nak makan? Baru tahu. Baru tahu istimewa dia. Melihat reaksi pelanggan veteran ini menikmati makanan, saya tidak lagi membuang masa. Nasi gunting, berlaukkan daging serta perut menjadi pilihan. Jika kita dalam perjalanan ke Bandaraya Melaka, kita boleh singgah dulu di sini, di Nasi Gunting Haji Awal bin Haji Juki. Kalau nak ikutkan, kawasan ini pun tak jauh daripada Susu Keluar Air Keruh. Saya rasa dulu. Oh, memang sedap. Rasa dia tak manis sangat, cukup seimbang. Tapi rasa adunan gulai dan juga rempah tu memang begitu ketara. Dia punya rasa tu betul-betul naik. Daging dia pun memang lembut. Daripada mereka datang sini, sebenarnya kita boleh pilih adunan apa mengikut cita rasa kita. Dia ada perut, ada daging. Jadi pada mereka yang mungkin tak boleh nak makan organ, boleh makan daging dia. Boleh rasa juga sebenarnya. Pada saya, senjata utama nasi gunting Haji Awal bukan pada dagingnya, tetapi pada kuah gulai istimewa yang disulam sekali bersama nasi panas. Selalunya pelanggan-pelanggan saya kalau datang makan nasi gunting, dia akan minta kuah lebih. Nak banjir, dia kata. Sebab lebihkanlah kuah. Macam rempah saya ni, 6 jenis rempah. Bukan satu jenis rempah, 6 jenis rempah. Rempah-rempah ratus. Itu memang rahsia keluarga? Ada, memang rahsia keluarga lah. Haji Awal sudah berniaga hampir 30 tahun. Kini, dia menyimpan hasrat supaya perniagaan ini disambung anak-anaknya. Mudah-mudahan saya harap anak-anak saya berminat berniaga lah. Saya kalau boleh saya nak suruh anak saya bukakan lain franchise. Saya nak kembangkan perniagaan saya lagi. Tinggal lagi anak saya kata dia tinggal pemikiran dia tinggal nak cari. Nak belajar lagi teknik-teknik dia. Resepi istimewa keluarga Haji Awal hidangannya enak dan ringkas. Namun selepas lebih 5 dekad, ia juga membangkitkan memori nostalgia buat pelanggan setianya. Nasi gunting Songkok Tinggi, legenda sarapan pagi di Melaka.